Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kita dalam episod 1 podcast Sembang Lawyer. Okey, kenapa kita buat podcast ni? Buat podcast ni untuk sembang secara undang-undang, secara santai. Dah ini adalah episod yang pertama. Okey, episod pertama ni kita nak bawa isu yang dialami oleh anak-anak kita di sekolah lah terutamanya. Kita selalu dengar saman malu ni, Azmi, berlaku di antara orang-orang dewasa lah. Orang dewasa saman malu kepada orang dewasa. Tapi saya nak tanya, sebenarnya negara kita ni, boleh tak sebenarnya budak-budak sekolah menengah, katakanlah budak tingkatan 3 kan, saman malu kawan dia, budak tingkatan 3 juga? Boleh. Dia dalam undang-undang kita, yang mana di bawah umur, kita panggil dalam bahasa undang-undangnya minor, di bawah umur 18 tahun, dia tu dianggap sebagai mereka yang tidak ada kedudukan kalau dari segi nak mewakili diri dia sendiri. Kalau dia hendak menyaman, ataupun kalaupun kita nak menyaman orang yang bawah umur ni, kita perlu menyaman melalui legal representative mereka, iaitu yang terdekatnya ibu bapa lah. Jadi jawapannya boleh. Boleh? Maksudnya ibu bapa mangsa saman budak tingkatan 3 tu, katakanlah budak tingkatan 3 kan? Ya, dia dekat Malaysia mungkin belum ada dahuluan kes yang macam ni. Tapi kalau kat luar negara, benda tu memang sebenarnya dah pernah terjadi pun. Dekat US memang banyak untuk kes-kes yang melibatkan pelajar sekolah ni saman pelajar sekolah yang lain. Kita cerita ni pelajar sekolah yang betul-betul sekolah menengah, sekolah rendah ni lah. Macam ada satu kes yang dekat Amerika tu, dia saman sebab kawan dia buat fake account Facebook. Okey. Jadi dia kawan dia guna fake account. Buat fake account Facebook. Dan buat reka cerita dia ni hisap dadah lah apa semua. Dan seolah-olahnya dia buat seolah-olahnya account Facebook ni dia punya. Jadi dia malulah, dan dia sebab tu dia saman. Tapi dia saman tu bukan sebab saman malu semata-mata, tapi sebabnya isu cyberbullying. Isu cyberbullying. Yalah, sebenarnya kerap berlaku di kalangan anak-anak kita di Malaysia ni pun kan. Cumanya selalunya isu-isu macam ni kita anggap sebagai bully, dan selalunya dia akan selesai di peringkat sekolah, katakan kan. Lepas tu sekolah pun akan suggest ataupun advise parent lah, especially parent akan terlibat sekali kan, supaya berdamai dan sebagainya kan. Tapi sebenarnya kita tidak mengambil berat tentang mangsa tu sendiri, sebab mangsa ni dia akan membawa beban malu tu, boleh dikatakan sepanjang hayat dia lah kan. Apatah lagi sepanjang persekolahan dia di situ kan. Jadi kadang-kadang parent ni, ibu bapa ni, dia tak tahu macam mana nak bertindak bagi membela anak dia mangsa kepada bully dan sebagainya ni kan. Jadi saya rasa kalau macam kita mengambil satu tindakan saman malu ni, dia sebenarnya memberi impak yang besar jugalah kepada mangsa, bahawa mereka ni sebenarnya mangsa ni dibela dan sebagainya kan. Apatah lagi kalau ia diambil oleh ibu bapa. Jadi maksudnya saman malu ni boleh dimulakan oleh ibu bapa mangsa kepada pembuli tadi. Katalah kita nak saman pembuli tu kan, yang telah memalukan mangsa ni. Betul. Maksudnya ibu bapa mangsa mengambil tindakan kepada ibu bapa pembuli ke, ataupun kepada pembuli tu sendiri yang berumur bawah umur ni? Yalah, dia memanglah dia dari segi tindakan undang-undang tu seolah-olahnya student tu menyamai student yang satu lagi. Tapi dari segi kertas undang-undang tu nanti dia akan melihat bapa dia parent lawan parent lah. Sebabnya kedua-duanya masih berumur. Tapi maksudnya masih lagi boleh. Selagi mana elemen-elemen dari segi untuk kalau cerita sama fitnah ni, elemen-elemen fitnah itu telah dibuktikan. Iaitu 3 elemen utama itulah. Dia kena membuktikan bahawa perkara tersebut memang merujuk, ataupun perkara yang fitnah itu merujuk kepada orang yang menyaman. Kemudian yang kedua, perkara yang disebarkan itu telah tersebar kepada pihak ketiga, dan benda itu bukan hanya sekadar cakap mulut antara seorang dengan seorang, tapi benda tersebar dan didengar oleh pihak ketiga. Dan yang ketiga, perkara yang ditentukan itu memang bersifat fitnah. Fitnah itu apa? Fitnah itu adalah perkara yang boleh menjatuhkan reputasi seseorang. Jadi satu perkara yang mungkin mahkamah akan pertimbangkan nanti ialah sama ada pelajar ini mempunyai reputasi. Sebab dari segi nak membuktikan benda itu fitnah ataupun tidak, ada reputasi. Reputasi? Kalau macam pelajar sekolah,
kalau dia pelajar biasa lah, bukan pengawas kan, maksudnya kita boleh katakan dia tidak ada reputasi sangat pun banding dengan pengawas ke ataupun yang ada jawatan di sekolah kan. Jadi mereka ni tidak boleh buat saman fitnah ke macam mana? Kita tak adalah melihat reputasi itu, maksudnya sebab setiap orang sebenarnya boleh dikatakan mempunyai reputasi. Ya, mereka ada maruah mereka, betul tak? Ada. Dan reputasi itu masing-masing cumanya hanyalah membezakan dari segi seorang itu dengan seorang yang lain. Tapi reputasi tetap ada. Sebab itulah dari segi kedudukan undang-undang, katakanlah apabila kes itu orang yang menyamar tu dia menang sekalipun. Reputasi itu menjadikan kayu ukur berapa, contohnya kalau dia saman minta ganti rugi RM1, mahkamah akan menilai reputasi beliau itu berapa nilai ganti rugi yang akan diberikan berdasarkan kedudukan reputasi. Jumlah duit lah. Ganti rugi dari segi jumlah duit lah. Ya, betul. Kalau dari segi permohonan maaf itu pun boleh dikira sebagai itu normal. Maksudnya dari segi tindakan kalau saman malu ini, selain daripada menuntut ganti rugi, perkara utama yang mesti dia akan minta ialah dia minta supaya perkara yang bersifat fitnah itu diturunkan ataupun dipadam ataupun ditarik balik. Dan yang ketiganya, of course dia akan minta maaf lah. Kerana memang di mana-mana mahkamah pun, bila kita buat kes di mahkamah, hakim sentiasa menyebutkan bahawa kalau seseorang itu membuat tindakan fitnah, ia tidak boleh dipampas dengan duit pun sebab melibatkan maruah. Jadi macam mana kita nak ukur maruah tu dari segi nilai ganti rugi dan wang. Jadi permohonan maaf itu merupakan satu perkara yang amat penting dalam tindakan sama fitnah. So maksudnya first kali memang kena ada permohonan maaf. Yang kedua, kita boleh tuntut ganti rugi dalam bentuk keuangan lah. Betul. Dan keuangan tu ataupun jumlah duit tu bergantung kepada reputasi mangsa. Tapi reputasi dan ganti rugi tu dia pecah kepada dua. Dari segi reputasi itu kita tanya dari segi ganti rugi am. Dan ganti rugi am ni mahkamah yang akan menentukan. Sebab itu ada kes undang-undang. Kalau reputasi itu dia mahkamah lihat dari segi kesannya pun sikit, reputasi dia pun tidaklah hebat mana. Jadi mahkamah boleh mengenakan ganti rugi yang bersifat nominal, ataupun bahasa undang-undang tu nominal tu maksudnya nilainya rendah. Malah RM1 pun boleh. Tapi ada satu lagi jenis ganti rugi, namanya ganti rugi khas. Ganti rugi khas ni dia kena buktikan. Contohnya disebabkan tindakan tersebut dalam kes sekolah ni, dikatakan contohnya dia masuk sekolah swasta dan dia dah bayar untuk sekolah swasta tu nilai yang mungkin yuran yang tinggi, dan disebabkan dia kena tindakan macam tu, dia rasa malu, dia pun nak kena keluar daripada sekolah tu, jadi dia terpaksa mengambil ataupun pergi luar daripada daerah, semua tu mengambil kos yang tinggi. Dia nak kena pindah sekolah, nak kena bayar yuran yang baru. Jadi kerugian-kerugian itu semuanya boleh dikira. Mahkamah boleh kira dan boleh, itu yang dinamakan sebagai ganti rugi khas. Ganti rugi khas maksudnya kalau impak keuangan tu besar kepada mangsa, contohnya terpaksa keluar sekolah, terpaksa keluar daerah, terpaksa keluar negeri, kan, dia memerlukan kos yang besar, itu juga akan dikira oleh mahkamah. Begitu sekali sebenarnya mahkamah ni mengambil beratlah tentang maruah. Dia bukan masalah mahkamah. Undang-undang di negara kita ini tidak mengira siapa. Tidak mengira siapa cumanya kes ini mesti dibawa oleh ibu bapa sebabnya mereka adalah bawah umur. Macam mana dengan kalau kita bawa satu kes lah, katakanlah kawan dia sebarkan gambar dia ni, gambar yang memalukan lah dalam grup WhatsApp sekolah, apa tu dalam media sosial dan sebagainya tu. Jadi kalau permohonan maaf tu mestilah dibuat kepada announce di sekolah ke, ataupun dibuat hanya di dalam media sosial ke, atau macam mana? Dia bergantung kepada dia bergantung kepada orang yang menyaman. Maksudnya of course itu adalah requirement yang paling rendah bagi diri dia lah. Contoh dia dah malu dekat tempat tu, maka benda tu dah tersebar di tempat itu, maka sudah pasti dia akan minta sekurang-kurangnya permohonan maaf itu disebarkan di tempat itu. Sebab saya pernah buat satu kes tu, dia melibatkan grup WhatsApp, dan benda tu memang tersebar dalam grup WhatsApp yang setempat itu. Jadi memang mahkamah mengarahkan supaya permohonan maaf itu pun diberikan keutamaan kepada setempat itulah. Kalau grup WhatsApp yang setempat itu, dia tengok kepada case by case. Okey, kalau macam di sekolah, jadi dia bolehlah contoh keadaannya pembuli ni di perhimpunan sekolah minta maaf di situ. Boleh? Tidak boleh mustahil. Tidak mustahil lah kalau mangsa minta demikian, so dia perlu buat begitulah. Tidak mustahil. Untuk memadamkan fitnah yang telah mencalakan maruah mangsa ni kan. Dan tapi kena ingatlah, lazimnya perkara-perkara yang sebegini kalau ada pun, lazimnya akan diselesaikan dengan baik di luar mahkamah. Jadi mungkin dari segi dia nak
minta maaf dekat perhimpunan ke, ataupun nak buat perhimpunan permohonan maaf secara private ke, benda tu masih bersifat subjektif dan boleh dirundingkan bersama dengan orang yang menyaman. Ya, betul. Kadang-kadang mangsa juga mengambil peduli tentang apa kesan dia pula selepas benda tu kalau minta maaf di depan kan. Dan sebagainya lah. So maksudnya ada rundingan-rundingan lah. Boleh. Boleh berlaku lah sebab rundingan. kes-kes begini lazimnya orang yang menjadi mangsa kepada fitnah dan ataupun buli tersebut, yang penting dia nak bersihkan nama dia. Jadi mungkin bagi dia, once kalau kau dah minta maaf kepada orang ataupun membetulkan fakta itu kepada mereka yang telah menjadi mangsa sebaran tersebut, bagi dia itu pun sudah memadai. Sebabnya dia nak bersih, yang penting motivasi dia adalah untuk membersihkan nama dia. Maksudnya kalau ada berlaku cyberbully begini sehingga memalukan dan menjatuhkan maruah pelajar-pelajar di sekolah dan sebagainya, anak-anak kita. So selain daripada kita bawa kes ni ke sekolah untuk tindakan pihak sekolah, PPD dan sebagainya, perlu dia report polis jugalah. Report polis tu dia adalah secondary. Sebabnya dalam saman fitnah, report polis tu tidak merupakan kewajipan. Tapi sebab dalam kanun kesiasaan, fitnah tu juga merupakan satu kesalahan jenayah. Jadi ada pihak yang membuat juga report polis supaya kes ini juga dibawa ke muka pengadilan di mahkamah jenayah. Sebab kalau mahkamah jenayah dari segi hukumannya denda dan sebagainya. Tapi untuk kes sivil jenis saman malu ni, dari segi ganti rugi tu akan dapat kepada diri dia. Jadi mungkin dia buat report polis tu adalah supaya kes itu juga dibawa ke mahkamah jenayah. Itu yang dibawa. Kadang-kadang dia orang buat report polis tu. I see. Kalau nak bawa ke mahkamah jenayah, report polis diperlukan. Betul. Wajib lah. Betul. Kalau kita nak bawa kepada mahkamah sivil untuk saman malu ni, tidaklah jadi mandatory lah untuk buat report polis. Tidak wajib. Tidak wajib. Okay. So apa bukti-bukti yang mangsa perlu ada, katakanlah dia nak memulakan saman malu pada kawan dia ni, apa bukti-bukti yang dia perlu ada? Kalau perkara yang memalukan dia tu bersifat tulisan, senanglah dibuktikan. Contoh macam di Facebook ke, WhatsApp ke, benda tu amat mudah untuk bukti. Sebabnya benda tu hanya perlu kita printkan benda tersebut ataupun kita screenshot dan kita bawa salinan tersebut ketika kita filekan saman ataupun ketika benda tu dibicarakan. Cumanya ada dua lah perkara yang kedua yang perlu dibuktikan oleh pihak yang menyaman tu, ialah sama ada dia boleh buktikan orang yang disaman itulah sebenarnya yang menulis dan menyebarkan tulisan tersebut. Ini yang kadang-kadang yang menjadi agak rumit. Tapi kalau memang dah ada satu bukti, contohnya dia WhatsApp, nombor tu memang nombor dia. Facebook tu pula memang Facebook nama dia. Orang pun tahu kata tu memang Facebook dia yang dia sebarkan tu. Jadi memang mudahlah untuk buktikan. So maksudnya cukuplah kalau ada screenshot daripada kiriman WhatsApp dan WhatsApp group, betul. Di Facebook. Cukup maksudnya kuatlah untuk dijadikan kes bahawa pembuli telah memfitnah. Dia tak sama macam dulu. Kalau dulu ni, kalau contoh macam orang kena fitnah dekat surat khabar, kadang-kadang kita kena bawa wartawan yang melaporkan perkara tersebut. Kadang-kadang mahkamah minta salinan rakaman temu bual sebelum perkara tersebut ditulis dalam surat khabar. Jadi memang agak sukar dulu. Tapi sekarang ni Facebook dengan WhatsApp ni memang sebenarnya susah lah kalau nak mengelak. Memang senang betul. Yang nak sangkut. Betul. Sendiri punya nombor kan, sendiri punya akaun Facebook, katakanlah Facebook, Instagram dan sebagainya. So senanglah untuk dibawa ke mahkamah dan dibicarakan. Betul. Cuma setakat ni kalau kes di Malaysia ni di peringkat saman menyaman peringkat sekolah menengah ni, katakanlah sekolah menengah dah ada ke belum? Kalau sesama student, saya cuba cari macam tak ada. Kalau ada pun mungkin perkara itu tidak dilaporkan di akhbar. Mungkin sebab benda itu amat bersifat terpencil lah setempat. Tapi yang viral, yang agak menjadi isu yang besar baru ni tahun 21 ataupun 22, yang isu Ain tu. Yang ada pasal isu buat satu kempen untuk kata sekolah selamat dan sebagainya. Dan dia disaman oleh guru dia. Dan dia menyaman guru dia dan guru dia membuat saman balas. Tapi saya tak tahu kes itu apa dia punya status sekarang ni. Sebab setakat saya cari mungkin benda tu masih lagi dekat pembicaraan ke, kes sudah selesai kasih baik ke, saya tak pastilah. Tapi maksudnya budak yang bernama Ain tu memang dia disaman. Bukan dia yang dia menyaman dan disaman. Dia saman dan dia disaman. So maksudnya
anak-anak kita dekat sekolah menengah ni sudah ada lah yang Adalah dia punya dahuluan kes. dahuluan kes Cuma dah ada apa di Malaysia. status kes tu tak pastilah. Okey, tu maksudnya kalau adalah mana-mana ibu bapa ataupun anak-anak di peringkat sekolah menengah ni yang rasa dimalukan, rasa dibuli dan ingin membersihkan nama dia, maka bolehlah membawa kepada pihak pengadilan boleh dibawa ke mahkamah lah, selain kita bawa ke peringkat sekolah dan sebagainya. Menarik juga sebenarnya kalau saman malu ni boleh dimulakan di peringkat anak kita sekolah menengah ni, dia sebagai satu indikator juga yang menunjukkan kita anak-anak ni boleh bangkit membela maruah dia, berani membela maruah dia. Jadi perlu ada support dan sokongan daripada ibu bapa lah. Betul, setuju. Pada pandangan Lawyer Azmi, ibu bapa ada ke maklumat tentang perkara ni sebenarnya? Dia macam ni, kadang-kadang ibu bapa mungkin dia malas nak besar-besarkan perkara macam ni. Sebabnya nak pergi ke mahkamah ni bukan yang satu benda yang mudah dan dia juga costly sebab nak ambil peguam dan sebagainya, dan benda tu ambil masa. Dan sebab tu kalau kita tengok kes-kes yang berlaku bukannya melibatkan pelajar sekolah. Contohnya dia pernah, kalau tengok kepada surat khabar, kalau pernah ingat, ada bekas pelajar di Sabah ataupun Sarawak pernah saman guru dia kerana tak datang sekolah belajar yang bahasa Inggeris tu. Betul. Dan dia menang. Berapa ribu dapat duit pembahasan. Dia saman guru tu, dia saman sekolah. Tapi dia saman selepas mereka dah bukan duduk kat sekolah tu. Dia orang dah umur 20. I see. So mereka bukan bawa umur lah ketika dia menyaman dia. Tapi tindakan itu berlaku ketika mereka di bangku sekolah. Boleh backdated gitu. Dia sebab tindakan saman fitnah ataupun tindakan undang-undang sivil tort ini, yang dipanggil tort dia punya limitasi masa yang dibenarkan oleh undang-undang adalah 6 tahun. Jadi katakanlah perkara itu berlaku ketika dia umur 16 ke 14 ke. Jadi selagi mana benda itu masih ada tempoh 6 tahun, dia masih boleh saman. Oh begitu. Jadi mungkin sebab itu kita tak pernah dengar budak minor ataupun budak bawah umur ni saman budak bawah umur yang lain. Mungkin sebab benda tu dia saman selepas dia dah melepasi umur minor tu. Sebab di sini yang ambil tindakan. Jadi tak perlulah ibu bapa mewakili dia. Oh, menarik. Jadi kalau kes buli berlaku masa dia berumur 17 tahun lah katakan. So dia simpan lah bukti-bukti tu. Jadi bila dia dah melepasi 18 tahun ke atas, dia baru nak memulakan saman malu tu. Valid lah. Valid. Selagi mana 6 tahun boleh. Boleh lah maksudnya. Benda tu dibicarakan. Boleh. Gitu ya. Saya pun baru tahu. Menarik. Okey. Saya rasa berkenaan dengan perkara ni menarik untuk kita sama-sama fikirkan. Sebab kes buli di kalangan anak-anak pelajar sekolah, anak-anak pelajar di Malaysia ni, especially cyberbully memang banyak berlaku. Jadi saman malu ni juga merupakan jalan keluar lah. Itu yang kita nak beritahu kepada mangsa-mangsa lah selain daripada kita hanya settlekan di peringkat sekolah dan sebagainya. Okey, terima kasih kepada Lawyer Azmi kita untuk episod 1 kita pada hari ini. Nantikan untuk episod-episod seterusnya. Bye.